Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ayuni binti Rus Hakimi dan metrik 2221233. Untuk kajian kes tajuk yang saya pilih ialah pendaftar mualaf wilayah persekutuan lawan Lee Chang Yong dan yang lain. Tahun 2022 1 MLJ 653. Kes ini merupakan kes rayuan yang dijalankan secara serentak oleh perayu pertama iaitu pendaftar mualaf wilayah persekutuan dan oleh Alina Abdullah untuk merayu keputusan Hakim Mahkamah Tinggi yang telah meluluskan sebahagian daripada semakan kehakiman yang difailkan oleh responden pertama iaitu untuk membatalkan permohonan pertukaran agama anak-anak perayu dan responden kepada agama Islam dan juga membatalkan sijil pendaftaran agama anak-anak tersebut sebagai agama Islam di pendaftar mualaf. Yang berkaitan dengan fakta kes, pada 23 Jun 2006, responden pertama Lee Chang Yong dan Alina Abdullah telah berkahwin di bawah Akta Pembaharuan Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian 1976. Dan hasil perkahwinan tersebut, mereka mempunyai dua orang anak yang akan disebutkan sebagai AB1 dan AB2. Pada 17 Disember 2015 pula, petisyen perceraian telah difailkan secara bersama di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Dan seterusnya, pada 29 Disember 2015, Alina telah memeluk agama Islam. Seterusnya, perintah interim dikeluarkan oleh mahkamah pada 29 Mac 2016 untuk menghalang Alina Abdullah daripada menukar agama atau cuba mengislamkan anak-anak perayu bersama dengan responden. Pada 10 Mei 2016, perintah persetujuan telah direkodkan iaitu petisyen perceraian yang difailkan pihak-pihak ini dibatalkan, dikrenisi diketepikan dan perintah interim bertarikh 29 Mac 2016 tersebut telah diketepikan. Pada 11 Mei 2016, Alina Abdullah telah mengislamkan kedua-dua anak AB1 dan AB2 tanpa kebenaran responden pertama. Dan pada tarikh yang sama juga, sijil pemelukan Islam telah dikeluarkan oleh pendaftar mualaf wilayah persekutuan. Dan juga pada tarikh yang sama juga iaitu 11 Mei 2016, responden pertama telah memfailkan perceraian di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Seterusnya, pada 6 Jun 2016, dengan persetujuan, perintah interim telah diberikan bahawa kecuali untuk proses pendaftaran penukaran agama kanak-kanak itu, Alina Abdullah dihalang daripada menukar atau pencubaan untuk menukar agama kanak-kanak itu kepada Islam. Oleh itu, perayu di dalam kes ini telah memfailkan rayuan baik keputusan Mahkamah Tinggi tersebut. Dalam kes ini terdapat dua isu yang dibicarakan, iaitu isu pertama sama ada persetujuan kedua-dua ibu bapa iaitu responden pertama dan Alina Abdullah diperlukan sebelum sijil pemelukan Islam berkenaan dengan anak-anak mereka yang masih di bawah umur boleh dikeluarkan. Yang kedua, sama ada keputusan dalam Indira Gandhi adalah ratio descendant case yang memerlukan pematuhan ketat atau hanyalah per inferium yang tidak mengikat Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Khususnya berkaitan dengan penghakiman, 3 orang hakim Mahkamah Raya Sivil yang bijaksana yang diwakili oleh Yang Arif Nordin Hassan untuk menyampaikan penghakiman menyatakan bahawa hakim-hakim telah memutuskan dalam kes ini kedua-dua rayuan adalah ditolak tanpa sebarang kos terhadap pihak-pihak. Hujah hakim Mahkamah Raya Sivil ini adalah seperti berikut. Dalam kes ini adalah fakta yang tidak dapat dipertikaikan bahawa penukaran agama kedua anak-anak tersebut kepada agama Islam adalah tanpa persetujuan responden pertama iaitu bapa kepada anak-anak, dan oleh itu Hakim Mahkamah Tinggi adalah betul dalam memberikan perintah seteri untuk membatalkan pertukaran tersebut dan membatalkan pengeluaran sijil pemelukan Islam dan perintah Madamus untuk memaksa pendaftar mualaf wilayah persekutuan dan ketua pengarah agama Islam membatalkan pendaftaran anak-anak tersebut sebagai pemeluk agama Islam. Mahkamah juga menegaskan bahawa Mahkamah Tinggi dan mahkamah ini terikat dengan keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes Indira Gandhi berdasarkan doktrin stare decisis. Terdapat dua ulasan penghakiman di sini iaitu yang pertama berkaitan dengan penafsiran perkataan ibu bapa dalam artikel 12.4 Perlembagaan Persekutuan. Kes ini adalah merujuk kepada kes lampau dalam penghakimannya iaitu kes Subahasini anak perempuan Raja Singgem lawan Saravanan anak lelaki Tanggatharai and other appeals yang berkenaan dengan interpretasi perkataan ibu bapa dalam artikel 12.4 Perlembagaan Persekutuan. Dalam kes ini, perkataan ibu bapa dalam artikel 12.4 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa agama seseorang di bawah umur 18 tahun hendaklah diputuskan oleh ibu bapa atau penjaganya, bermaksud salah satu iaitu seorang ibu atau bapa dan bukan kedua-duanya. Namun dalam kes terbaharu iaitu kes penghakiman dalam kes Indira Gandhi menyatakan bahawa perkataan ibu bapa dalam artikel 12.4 haruslah dibaca dengan jadual ke-11 perlembagaan yang memperuntukkan bahawa perkataan ibu bapa itu adalah semestinya digunakan dalam istilah tunggal untuk dibaca dan bukannya dalam
dalam jamak ataupun plural. Selain itu, telah dihujahkan juga bahawa perkataan ibu bapa dalam Seksyen 106B NM Perak perlu dibaca untuk menghendaki persetujuan kedua ibu bapa untuk penukaran agama anak. Mahkamah Persekutuan juga diminta untuk meninggalkan keputusan dalam subahas ini yang menyatakan perkataan ibu bapa dalam artikel 12.4 itu harus dibaca secara tunggal. Oleh yang demikian, berdasarkan penghakiman dalam kes Indira Gandhi, maka persetujuan kedua-dua iaitu isteri dan suami diperlukan sebelum sijil pemelukan Islam berkenaan dengan anak-anak perayu dan responden boleh dikeluarkan. Hakiman yang kedua iaitu berkaitan dengan pengaplikasian doktrin stare decisis dalam penghakiman mengikut kes Indira Gandhi. Prinsip undang-undang stare decisis ni adalah mana-mana keputusan yang diumumkan oleh mahkamah yang lebih tinggi dan mesti diikuti dalam kes-kes kemudian. Ringkasnya, mahkamah terikat dengan had yang ditetapkan oleh keputusan terdahulu oleh mahkamah yang lebih tinggi. Oleh itu, hakim mesti mematuhi presiden yang telah ditetapkan oleh keputusan sebelumnya. Kepentingan mengikuti doktrin stare decisis ni adalah terletak pada hakikat bahawa ia telah menjadi asas kepada common law yang diamalkan di negara ini. Seterusnya, persoalan utama, adakah keputusan Indira Gandhi ini merupakan ratio descendai case yang memerlukan pematuhan yang ketat atau semata-mata per inquiry yang tidak mengikat mahkamah tinggi dan mahkamah ini? Sebelum membuat keputusan, hakim akan menumpukan perhatian kepada kandungan presiden yang mana terbahagi kepada dua, iaitu sama ada ratio descendai atau obiter dictum. Ratio descendai sesuatu kes ini ialah prinsip undang-undang yang menjadi asas sebuah keputusan. Apabila hakim menyampaikan penghakiman dalam kes, beliau menggariskan fakta yang dapat dibuktikan. Ratio descendai adalah keputusan penghakiman yang mengikat di dalam satu-satu keputusan. Manakala perinkuarian pula ditafsirkan secara sempit sebagai keputusan yang dibuat dalam kalangan yang dibuat dalam kealpaan atau terlupa kepada beberapa peruntukan undang-undang dan tidak konsisten kepada prinsip undang-undang yang mengikat di mahkamah. Dalam kes tersebut, terdapat sebahagian daripada keputusan itu atau beberapa alasan yang menjadi asasnya didapati pada keputusan itu adalah terbukti salah. Oleh itu, pada pandangan mahkamah, keputusan dalam kes Indira Gandhi yang memerlukan persetujuan kedua-dua ibu bapa sebelum sijil pemelukan Islam boleh dikeluarkan adalah ratio descendai yang menentukan kes. Seterusnya, hujahan perayu yang menyatakan bahawa kes ini sepatutnya diputuskan mengikut kes Subasini kerana ulang ini tidak bersyaratkan pada masa material sebelum keputusan Indira Gandhi diputuskan. Jadi, apa yang dinyatakan oleh hujahan perayu adalah salah anggap kerana mahkamah menyatakan bahawa apabila dua keputusan mahkamah persekutuan bercanggah pada satu perkara undang-undang, maka keputusan kemudian atas sebab yang sama mengatasi keputusan terdahulu. Oleh itu, dalam keadaan dan berdasarkan prinsip stare decisis ini, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan terikat dengan keputusan di dalam kes Indira Gandhi. Kesimpulannya, hal berkaitan agama Islam ini adalah sepatutnya di bawah bidang kuasa mahkamah syariah dan bebas daripada campur tangan mahkamah sivil seperti yang termaktub dalam pindaan perlembagaan 1988 dalam perkara 1211A. Namun, keputusan Indira Gandhi ini semacam telah menghapus kepercayaan yang dipegang oleh masyarakat Islam bahawa mahkamah syariah mempunyai status yang tersendiri dan bebas dari campur tangan mahkamah sivil. Dan juga wajarnya persoalan berkaitan hal agama Islam ataupun mahkamah syariah ini dicadangkanlah supaya dibenarkan pelibatan ketua hakim mahkamah syariah dalam komposisi mahkamah rayuan dan membenarkan juga sebaliknya penglibatan hakim mahkamah sivil di mahkamah syariah dalam hal-hal yang sama. Penglibatan sebegini membolehkan kepentingan pihak-pihak orang Islam dan bukan Islam terpelihara di dalam kedua-dua mahkamah dan sekaligus mencapai satu keputusan yang dianggap keputusan yang menjaga kedua-dua belah pihak. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.